Tanya ancaman apa? Sebab tu aku beritahu ancaman kepada Tok Hang. Sebab tu aku beritahu, jangan sampai anak cucu cicit kita esok akan ludah gambar-gambar tok leba kita ni, tok moyang kita yang dianggap tok moyang kita yang akan datang. Jangan sampai mereka ludah gambar kita. Kerana apa? Kerana kita gagal memberi keamanan kepada generasi-generasi kita akan datang. Ini, apa bayangkan bagaimana generasi kita yang terdahulu, Mak Kilau, Tok Gajah, siapa lagi? Ini pahlawan-pahlawan kita yang dulu ni, bertungkus lumus, bergadai nyawa, tumpahkan darah demi keamanan kita hari ini. Kita aman hari ini. Kita boleh keluar bandar, kita boleh senyum, walaupun warga-warga asing, walaupun puak-puak Bangladesh ini duk buka kedai, duk berniaga, kita boleh senyum, kita boleh rasa seronok. Kita tak rasa macam kita tak rasa bahawa kita ni berada di tahap kerisauan dan kebimbangan. Kita boleh pergi mana-mana function, mana-mana acara motor, boleh pi RZ member, boleh pi itu, boleh pi ini, boleh join mana-mana carnival. Tetapi kita nak bagi tahu, ada warga tempatan yang mula merasa kebimbangan dan kerisauan melibatkan penjajahan era moden melalui perniagaan oleh warga-warga Bangladesh ini, oleh warga-warga peniaga warga asing ini. Kalau tak ada lah Keratan Akbar ini keluar, Kota Baru jadi mini Dhaka. Ini sebab tu kita bagi tahu, dalam negara kita, dalam rakyat kita, ada masih ramai lagi orang yang ada jati diri, orang yang tengok bagaimana negara ini berubah, orang yang tengok bagaimana tempat lahir dia, tempat dia membesar, tempat tok nenek dia membesar, tempat dia tahu bahawa pejuang-pejuang kita dulu yang menentang kezaliman, menentang penjajahan, akhirnya meninggalkan keamanan di dalam negara dan kehidupan kita hari ini. Tetapi pandangan mereka hari ini memberi kebimbangan dan kerisauan. Ada ni, hampa perlu malu. Ni orang-orang yang tak nampak benda ni depan mata, orang-orang yang rasa, oh aku hari ni aman, oh aku hari ni tidak rasa tertekan dengan kebanjiran warga-warga asing ni. Hampa perlu malu. Kalau hampa langsung tidak ada kesedaran, sampai masa anak cucu hampa nanti akan ludah muka hampa kalau kehidupan mereka akan datang lebih tertekan. Mereka terpaksa menjadi kuli kepada warga-warga asing. Ini yang berlaku. Kita beri highlight benda ni bukan baru. Kita dah nyatakan, kita dah cukup agresif. Kita bagi tahu ini realiti kebimbangan dan kerisauan rakyat dalam negara kita. Itu kita belum cerita bab punca kuasa politik. Hampa bayangkan, mereka ni boleh meniaga, mereka dah mula pandai monopoli perniagaan, mereka dah kontrol ekonomi, mereka dah jadi tauke-tauke, mereka dah jadi banyak duit, mereka dah ada pangkat, sampai ada dapat datuk, sampai ada dapat Tan Sri. Apa lagi yang mereka belum dapat? Kuasa politik. Jangan sampai nanti satu masa mereka ini mendapat kuasa politik. Mereka ada anak-anak mereka ini dihantar belajar tinggi, jadi cerdik pandai. Akhirnya apa? Akhirnya akan jadi ahli politik. Akhirnya apa? Akan bertanding di kerusi-kerusi wakil rakyat, di John dan Parlimen. Akhirnya apa? Akhirnya akan sampai lagi ke dalam Parlimen, tempatnya untuk menggubal undang-undang dalam negara kita. Apa akan jadi? Sebab tu aku bagi tahu secara jelas
No tapis. Tak ada tapis-tapis. Aku beritahu, kalau kita hari ini tidak bertindak sebagai rakyat, kalau kita tak berani bersuara, anak cucu kita akan datang, akan ludah gambar-gambar kita kalau mereka tengok. Sebab tu kita beritahu golongan-golongan yang nak bercakap tentang agama, bangsa dan negara ini, tak kira lah mana-mana NGO, mana-mana orang, mana-mana setro-setro politik, semua menggunakan moto istilah yang sama, agama, bangsa dan negara. Ini kita nak beritahu, bangsa kita ini sedang dijajah secara moden oleh mereka ini yang jelas langgar undang-undang negara kita ni. Ini mana ni? Mana setrum politik? Mana orang yang 24 jam bercakap pasal politik? Ini rakyat mengadu ni. Rakyat mengadu. Ini baru di Kota Baru. Belum lagi di tempat lain. Belum lagi di Selangor, di Kelang yang kita tahu cukup kritikal melibatkan peniaga-peniaga warga asing ini. Cukup kritikal. Di Selayang, hampa tak usah cerita lah di Selayang. Di Pasar Borong Selayang, kita tak mau cerita lah di Pasar Borong Selayang. Semua orang tahu, satu Malaysia tahu. Duduklah daripada Johor sampai ke Perlis, kita nak bagi tahu isu di Pasar Borong Selayang, semua orang tahu. Tapi hari ni kita nak bagi tahu lagi. Walaupun dah keluar Keratan Akhbar, walaupun dah masuk utusan Malaysia, Kota Baru jadi mini Dhaka. Kita nak bagi tahu lagi. Ini bukan cerita di Selayang, ini bukan cerita di Kelang, ini bukan cerita di Pulau Pinang, tapi ini cerita di Kota Baru. Betul? Belum lagi masuk kedai runcit Aceh, kedai Tom Yam Thailand. Ini belum masuk lagi. Apa yang mereka ni tak meniaga? Apa yang mereka ni tak meniaga? Ini semua hak rakyat. Meniaga burger, apa boleh tengok, Pakistan boleh jual burger, Bangladesh boleh jual burger, nasi lemak. Apa boleh tengok siapa yang boleh jual nasi lemak selain daripada bangsa Melayu, kaum India, kaum Cina. Rohingya pun dah pandai jual nasi lemak. Indon dah pandai jual nasi lemak. Bangladesh dah pandai jual nasi lemak. Pakistan dah pandai jual nasi lemak. Ini perniagaan rakyat. Sampai tahap jual burger, jual nasi lemak pun mereka rembat. Kita boleh mampu tengok, kita boleh tidak ada insting yang kita sedang dijajah melalui ekonomi. Ini perniagaan rakyat. Kita dah hentam, kita dah kritik. Apa kita nak buat ni? Hari ni aku bagi tahu, aku dah hentam dia. Setengah jam pertama, kita dah hentam, kita dah bagi tahu, kita dah kritik secara jelas. Sekarang ni apa solution dia ni? Apa solution dia? Ramai yang tanya, apa solution dia? Utusan 5, Ustaz Sofian, tim ATV11 dah kritik, dah hentam dalam banyak-banyak isu melibatkan warga asing di seluruh negeri dalam negara ni. Dah terjak, dah hentam. Jadi kita ni sebagai rakyat, apa kita nak buat ni? Apa kita nak buat ni? Ini persoalan dia. Apa kita nak buat? Sebab tu kita bagi tahu, kita sebagai rakyat, kita boleh kritik, kita boleh menunjukkan kerisauan dan kebimbangan. Ini juga yang berlaku yang berlaku di Kota Baru bila orang tempatan, orang Kelantan sendiri bagi tahu bahawa mereka merasa kebimbangan, mereka rasa kerisauan. Sebab tu kita rakyat, kita ada hak. Kita boleh cakap tentang isu ni. Cumanya kita kena keluar daripada kotak ketaksupan politik. Ini bukan isu politik, ini isu rakyat. Kita kena bersatu. Kita kena ciptakan gelombang
baru pihak-pihak yang berkenaan ambil maklum tentang apa yang kita sebut. Ni, Kota Baru jadi mini Dhaka. Orang tempatan yang buat aduan. Orang tempatan yang ditemu ramah oleh wartawan daripada utusan Malaysia ni. Hampa ingat ahli politik boleh baca, boleh react ke benda ni? Hampa rasa macam mana? Hampa rasa orang-orang politik, agensi-agensi berkaitan boleh react ke? Suara kebimbangan dan kerisauan daripada penduduk tempatan di Kota Baru ni, orang Kelantan ni. Ini tak boleh. Dia kena suara yang cukup kuat. Hari ni apa yang kita ada? Hari ni kita ada media sosial. Gunakan media sosial dengan sempadan undang-undang yang betul. Jangan kita buat fitnah di media sosial. Apa yang rasa kebimbangan, kerisauan kita, kita boleh cerita, kita boleh tunjukkan. Mungkin pihak berkuasa tak nampak. Mungkin ahli-ahli parlimen sibuk sampai mereka ni tak sempat nak baca surat khabar. Mungkin agensi-agensi penguatkuasa kita pun busy sampai mereka tak sempat nak baca newspaper. Tapi hari ni semua, tak kira ahli politik ke, pihak berkuasa tempatan ke, majlis ke, ahli majlis ke, apa juga uniform mereka, mereka ada media sosial. Hari-hari mereka tengok media sosial. Gunakan media sosial kita, nyatakan kerisauan dan kebimbangan kita. Semua telefon ada kamera, boleh ambil gambar, boleh ambil video. Ini kita bukan nak buat fitnah, kita nak bagi tahu perkara yang jelas. Ambil gambar, ambil video, tunjuk. Kami bimbang, kami risau, kami nak tanya macam mana Bangladesh ni boleh buka kedai. Macam mana kedai ni yang diuruskan oleh warga tempatan, tetapi warga Bangladesh penuh duduk dalam kedai tu. Sampaikan cashier pun adalah warga asing. Ini pertanyaan kita boleh buat. Jangan kita harapkan satu sosok tubuh Ustaz Sofian saja. Jangan kita harapkan aktivis-aktivis sepelas. Kita bukan ada kuasa, kita sama saja serupa hampa ni. Sama saja. Kalau kena bayar cukai, kena bayar cukai lah. Kalau kena saman, kena saman lah. Kalau kena tangkap, akan kena tangkap lah. Kalau buat kesalahan, sama. Kita tidak ada kuasa, kita tidak ada kepentingan. Apa yang kita ada hari ni, Ustaz Sofian ada, utusan Rimba ada, aktivis sepelas ada, adalah sama dengan hampa semua ni yang duk tengok ni. Kita rakyat, kita ada kuasa rakyat. Kuasa yang kita ada ini adalah kita boleh memilih mana-mana pimpinan politik yang akan menjadi wakil kepada kita. Kita boleh pangkah, ini kuasa kita. Dengan kuasa memangkah ini, kita juga ada kuasa untuk bersuara. Kita juga ada kuasa untuk mengkritik. Kita ada kuasa untuk memberi idea. Selagi mana dia berlandaskan undang-undang, selagi mana dia tidak menyalahi undang-undang, selagi mana dia tidak terkeluar daripada sepadan, selagi mana dia tak buat tuduhan jahat, fitnah dan sebagainya, kita boleh kritik, kita boleh tanya. Ambil gambar, ambil video. Ada nombor-nombor pusat aduan, buat aduan. Apa bayangkanlah kalau rakyat di negeri Kelantan ini yang berada di Kota Baru ini, ada berpuluhan ribu orang, ambil 3 suku saja, 5, 10 ribu, 20 ribu, ambil semua buat aduan. Hari ni nak buat aduan tak susah. Dekat media-media sosial ada, talian-talian hotline ada. Tak dapat tulis bubuh gambar, ini boleh buat aduan. Tak boleh juga cara aduan macam tu, buat VTT, kita upkan di media sosial. Kita bukan nak memecah belah ketenteraman atau sebagainya. Kita buat pertanyaan sebagai kita rakyat tempatan.
kita rakyat Malaysia, kita nak tanya di mana pihak-pihak berkuasa ini. Sampaikan mereka ini boleh berniaga. Bukan hanya mereka ini boleh berniaga, mereka boleh buka mini Dakar ni. Ni faham tak faham mini Dakar ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita faham tak faham ni istilah mini Dakar ni. Mini Dakar ni kita faham tak faham? Mini Dakar ni bandar kecil. Sama seperti dekat Bangladesh tu. Kalau hampa pergi Bangladesh, hampa pergi bandar mini bandar dia, bandar-bandar kecil dia, hampa balik semula, hampa pergi Kota Baru, hampa akan jumpa situasi, aktiviti yang sama. Kalau hampa pergi Bangladesh, hampa pergi berjalan kat Bangladesh, hampa tengok video, hampa tengok YT bagaimana keadaan mini Dakar di Bangladesh, hampa pergi dekat jalan Silang Kuala Lumpur, keadaan itu sama. Ini yang dikata mini Dakar. Istilah mini Dakar ni. Kenapa digelar mini Dakar? Yang meniaga pun Bangladesh, yang membeli pun Bangladesh, yang datang duduk melepak pun Bangladesh, yang datang bercuti membeli barang, shopping dan sebagainya pun Bangladesh. Ini sebab tu rakyat tempatan di Kota Baru ni, dia keluar statement, dia kata apa? Menjadi kebimbangan dan kerisauan kami setiap kali hari Sabtu, setiap kali hari Jumaat, hari cuti kami pergi ke Kota Baru. Kami nampak satu pandangan bahawa banyak warga-warga asing, khususnya daripada Bangladesh ni, penuh duk berniaga, duk berjalan. Sehingga apa? Sehingga memberi kerisauan dan kebimbangan. Ini sebab tu kita semua kena bersuara. Dengan suara yang kita buat, mungkin dapat didengar. Mungkin pihak-pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri, dia sibuk. Mereka ni sibuk. Mereka ni banyak nak uruskan. Nak buat longkang, nak potong rumput, nak itu, nak ini. Mungkin mereka terlepas pandang melibatkan peniaga-peniaga ni. Jadi kita ni sebagai rakyat tempatan, benda berlaku depan mata kita, kita ada hak untuk kita tanya. Kalau ada yang lebih pandai, yang lebih berani, yang lebih tahu, ada kesedaran melibatkan undang-undang, pergi tanya ni orang meniaga ni. Hampa ni meniaga pakai lesen apa? Siapa tauke dia? Ini kita tanya tak salah, kita nak beritahu. Ini bukan menjadi kesalahan. Kalau kita buat pertanyaan, tak menjadi kesalahan. Bukan menjadi kesalahan kita sebagai rakyat warga negara dalam negara kita ini kalau kita bertanya. Ni sebab tu aku beritahu, ini bukan isu politik. Kita di 11, kita tak bawa ideologi politik. Tetapi jangan mempertikaikan kalau ada ahli 11, kalau ada oh, terima kasih Kak Jomot. Terima kasih banyak-banyak kereta api lalu. Jangan mempertikaikan kalau ada ahli-ahli 11 cenderung kepada mana-mana parti politik. Ini warga negara. Apa ingat ahli 11 ni, ATV 11 ni? Apa ingat warga asing ke? Kita pun boleh mengundi. Kita pun boleh memilih mana-mana parti politik yang kita nak sokong. Cumanya kita bukan bergiat dalam politik. Kita bukan berkempen. Ini hari-hari kita duk buat ni. Kita bukan berkempen. Apa yang kita sebut ni tentang kebimbangan dan kerisauan ni bukan melibatkan kita saja. Anak cucu hampa pun besok sama. Kita mengangkat kestabilan kehidupan, keterjaminan kehidupan anak cucu hampa besok melalui perjuangan ini. Jadi jangan jadi bingai, jadi bangang. Ada pula yang sanggup menjadi pengkhianat, nak bunuh karakter kita ni. Kita bawa isu rakyat, mereka ni nak bunuh karakter kita ni. Inilah pengkhianat.
bodoh kayu, kuda kayu, buta perut, tak ada akal. Ini isu rakyat, mudah untuk fahami. Kalau isu ini berjaya, kalau pengurangan warga-warga asing ini, peniaga-peniaga asing ini terkawal, yang senangnya adalah anak cucu hampa juga yang akan datang ni, yang duk kritik, yang duk fitnah, yang duk hina kita ni. Ini semua jadi kayu, dan jadi kayu buta perut. Kita bercakap tentang isu semua, apa yang kita bagi tahu adalah untuk kedudukan, kestabilan, keterjaminan masa depan anak cucu. Oh, hampa kata kami pau, kaki pau. Hampa kata kami ni jahat, kami ni ada kepentingan, kami nak buruk-burukkan orang, kami nak buruk-burukkan pemimpin, wakil rakyat. Ini kepala otak hamba. Ini di Kota Baru ni. Ini orang tempatan sendiri bagi tahu. Kebimbangan, kerisauan. Ini bukan kita abang, ini rakyat abang. Sebab tu kita ni di sebelah, kita membawa isu, membawa suara rakyat yang rakyat dah sebut dah. Kalau kita pilih Kelang, terima kasih Supply Po. Kalau kita pergi di Kelang, bukan kita saja-saja kita nak pergi Kelang. Orang Kelang sebut, bagi tahu tempat ni dah terlampau teruk, kritikal, kita tolong pergi bantu. Kalau kita pergi Langkawi, sama juga. Jangan beza-beza kan. Ini kadang-kadang golongan politik ni duk beza-beza kan. Oh ni, mereka ni saja nak memburukkan kerajaan. Tu hamba burukkan kerajaan. Ini bukan isu kepentingan politik hamba pun. Hampa nak memerintah berapa tahun? Hampa nak menjadi penjilat kepada wakil rakyat dan menteri besar berapa tahun? Kalau menteri besar itu berkhidmat 10 tahun, 10 tahun saja hampa boleh menjilat pun. Naik menteri besar besok, hampa tu kena tendang sekok-sekok juga. Begitu juga dengan kerajaan. 5 tahun sekali kerajaan boleh berubah. Habis 5 tahun, orang lain pula, parti lain pula duduk menjadi pemerintah. Ni saitro-saitro politik ni, orang yang duk cerdik pandai ni, habis besok kena sepak, kena tui, sekok-sekok. Orang lain pula yang duduk. Tetapi beza dengan kita ni, kita di sebelah rakyat ini, dia akan bercakap tentang apa perkara yang berlaku di depan mata. Kita di sebelah, kita merentasi pemerintahan Perdana Menteri. Berapa Perdana Menteri dah kita nak sebut benda yang sama. Berapa kali tukar ahli parlimen pun kita tetap sebut benda yang sama. Isunya apa? Kebimbangan melibatkan warga asing yang menyalahi permit. Kebimbangan melibatkan warga asing yang bebas berniaga, buka kedai, jadi tauke dan sebagainya. Kebimbangan tentang apa? Kebimbangan tentang kedaulatan negara kita. Bila mana warga asing masuk ikut suka-suka hati, lorong tikui, lorong babi, lorong macam-macam lorong mereka masuk dan akhirnya menjadi pendatang haram. Ini yang kita perjuangkan, ini yang kita bawa. Kita bukan bawa, kita bukan tempek atas dahi kita parti politik, seorang pepangkah, seorang pesokong parti politik ni. Kita bawa isu rakyat, isu kedaulatan negara ni. Ini bukan benda kecil, bukan benda mudah kita nak bawa. Hampa tak setuju, hampa rasa tak kena, hampa tibai kita, hampa kritik kita, seolah-olah kita ni pula warga asing. Hampa beri talian hayat kepada warga asing untuk tibai kita, untuk tomah kita, untuk fitnah kita, untuk bahan kita. Ini tergamak ini kata pengkhianat. Tergamak orang duk bercakap tentang bagaimana kita nak menjaga kedaulatan negara kita, bagaimana kita nak mendapat penjelasan melalui pihak-pihak berkuasa, melibatkan kebanjiran peniaga-peniaga yang kita rasa cukup bercambah
melibatkan peniaga-peniaga ni. Hampa boleh bayang hampa sendiri pun. Sebab tu aku kata